Ini ya. Ya, okey, baik, beta akan rekod. Baik. So sekarang kita akan lihat tamadun Mesir Purba. Okey, baik. Tamadun Mesir Purba, tempat beta dulu. Sebenarnya terletak di kawasan lembah Sungai Nil. Lembah Sungai Nil ini sangat panjang dan Sungai Nil ya. Sungai Nil merupakan sungai yang terpanjang di dunia. Itu adalah fakta sebenar. Beta dah pergi banyak sungai. Memang tak sepanjang Sungai Nil. Sungai Nil yang paling panjang. Sungai Nil paling panjang. Berapa panjang dia? 6,650 kilometer. 6,650 kilometer. Kalau semalam kamu semua telah belajar tentang Sungai Rajang kan? Sungai Rajang tu panjangnya 500 kilometer kan? Yang ini 6,000. Bermakna hampir 12 hingga 13 kali lagi panjang daripada Sungai Rajang. Bayangkan betapa panjangnya. Nama beta apa? Apa dah nama beta? Nama tuanku lah. Bila kamu bercakap dengan raja, kamu kata, oh, nama tuanku, bukan nama beta. Beta tu saya. Aduh. Okey. Boleh salah lah pula. Kan? Okey, baik. Jadi, nama beta Fir'aun Ramses. Ingat nama itu ya. Fir'aun Ramses. Baik. Ya ampun tuanku. Ya, kan? Beta ampunkan. Ya, beta ampunkan. Ingat, jangan buat kesalahan. Nanti ular beta akan datang kepada kamu semua. Ular beta ini sangat jinak ya. Okey, baik. Kita lihat. Okey. Iaitu okey, piramid. Dan juga Fir'aun merupakan tinggalan yang terkenal tamadun ini, dan terdapat 3 tahap pemerintahan kerajaan dalam tamadun purba, iaitu kerajaan purba, kemudian kerajaan pertengahan dan juga kerajaan baru. Kalau kita lihat, inilah dia Sungai Nil ya. Sungai Nil, inilah dia Sungai Nil. Okey, yang memanjang daripada atas sampailah ke bawah, dan dia akan masuk ke kawasan di Afrika. Dia akan masuk ke Afrika. Sangatlah panjang. Ya, 6,650 kilometer. Dan okey, kalau kita lihat bagaimana, mengapa Mesir dikatakan hadiah Sungai Nil? Menurut Herodotus, pastinya kamu semua pernah dengar nama Herodotus, betul? Herodotus itu adalah bapa sejarah dunia. Dalam bab 1 dulu, kamu telah belajar bahawa Herodotus menyatakan apa? Sejarah itu ialah iaitu tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya, betul? Itulah Herodotus dalam bab 1. Jadi menurut Herodotus, Mesir dikatakan hadiah Sungai Nil kerana Sungai Nil yang membanjiri kawasan sekitarnya setiap tahun akan membawa lumpur berwarna hitam yang subur untuk pertanian. Bermakna di sini, Sungai Nil ini sering banjir di tepi-tepi dia. Tepi-tepinya memang banjir. Beta selalu lihat dulu semasa banjir, beta arahkan semua anggota keselamatan negara beta untuk menyelamatkan rakyat yang ada di kiri dan kanan Sungai Nil. Sebab selalu Sungai Nil itu banjir. Ya, Herodotus abang tuanku. Baik. Dan juga jadi sebab itu, kalau kita lihat ya, kiri kanan Sungai Nil ini memang subur untuk pertanian. Ya, subur untuk pertanian. Dan kawasan yang subur ini terletak di Lembah Nil, merupakan antara kawasan lembah yang terbesar di dunia. Ya. Dan Sungai Nil ini banyak membekalkan sumber makanan, terutamanya ikan, kepada penduduk, selain menjadi sumber perhubungan dan pengangkutan terpenting. Jadi, kepentingan sungai ini, kerana sungai ini pelbagai kegunaannya
maka sebab itu banyak banyak terbinanya bandar-bandar kota dan negara-negara kota seperti Giza, Memphis, Saqqarah, Heliopolis, dan juga Thebes serta Wuhan, Nubia. Ini semua adalah negara-negara kota yang sudah wujud di kawasan Beta ini. Di kawasan Beta ini. Ya, jadi inilah dia. Mesir dikatakan hadiah Sungai Nil. Sekiranya kamu semua ada soalan, sila tuliskan di dalam Zoom chat. Beta akan jawab. Okey. Beta akan jawab. Baik. Seterusnya pula. Seterusnya lain. Seterusnya. Okey. Kita lihat ada 3 kerajaan. Pertama, di Mesir ada 3 kerajaan. Pertama, kerajaan Purba. Seterusnya pun boleh. Baik, Gwen. Baik. Yang kedua, kerajaan pertengahan. Dan yang ketiga, kerajaan baru. Jom kita lihat satu persatu. Baik, mula-mula sekali. Pentempatan terawal di Mesir Purba bermula dengan perkampungan petani pada tahun 5000 sebelum Masihi. Sebelum Masihi. Ke yang tiga tu. Ya, benar, bukan hafal. Mesti faham. Susunan dia senang sahaja. Seperti kerajaan kamu belajar berkaitan dengan zaman batu kan? Kamu belajar Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, zaman logam kan? Kamu mengingati susunannya. Begitu juga ini. Kalau kerajaan Mesir ada kerajaan purba, kerajaan pertengahan dan kerajaan baru. Ingat susunan dia. Ya. Baik. Perkampungan ini 5000 tahun sebelum Masihi, perkampungan ini membentuk 2 buah kerajaan. Kerajaan utara dan juga kerajaan satu lagi iaitu kerajaan di selatan. Ya, kenapa suara baginda bukan suara baginda, suara tuanku. Lupa. Aduh, baginda pula. Suara tuanku. Baik. Kerajaan utara terletak di hilir Sungai Nil melibatkan kawasan lembah Sungai Nil. Suhu di kawasan ini lebih sejuk berbanding di selatan. Kerajaan di selatan terletak di hulu Sungai Nil dan kawasan ini merupakan kawasan yang terbentang luas berhadapan dengan padang pasir. Tetapi dalam kerajaan purba ini, kedua-dua kerajaan Mesir purba, iaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan, kerajaan utara dan kerajaan selatan telah disatukan. Oleh oleh siapa? Oleh Raja Menes. Raja Menes dan Raja Menes telah membuka bandar Memphis yang kemudiannya menjadi ibu kota kerajaannya. Mari kita lihat di mana bandar Memphis. Di sini. Kalau kita lihat bandar Memphis di mana? Di sini, iaitu di Memphis itu. Tuanku. Ya, bukan tuanku. Ya, tuanku. Ya, apa dia? Kata salah lagi. Ya, apa dia tuanku? Apa dia tuanku? Ya, apa tuanku nak? Apa tuanku? Saya bukan tuanku. Saya hamba. Baik. Ya, apa tuan hamba mahu? Kenapa nama dia Memphis? Bukan nama Memphis ada dalam cerita. Sebenarnya cerita itu yang tiru Memphis. Cerita itu yang tiru nama ini. Bukan nama ini tiru cerita itu. Cerita itu yang tiru ini. Terbalik ya, terbalik. Ya, kasih betul. tuanku. Okey, sama-sama. Jadi satu lagi tuanku. Ya. Kenapa suara tuanku sama dengan Cikgu Rafi? Kami sebenarnya adik-beradik. Cuma adik-beradik lain mak lain bapa. Kalau adik-beradik, kenapa tuanku pakai mata? Tadi kata ada satu soalan saja. Kenapa ada timbul satu lagi soalan? Sudah tambah satu lagi soalan. Tak boleh. Tambah lagi satu soalan. Okey, apa soalannya? Kenapa
tuanku pakai cermin Cikgu Rafi. Oh, sebenarnya okey, tu apa beta tak sempat nak pergi kedai spek mata untuk buat kacamata. Okey. Jadi sebab itu beta pinjam Cikgu Rafi punya spek mata. Lepas Ya, tu ada lagi satu soalan. pula. Nilas. Ah, Kenapa Cikgu Rafi lahir lambat dari tuanku? itu soalan Gwen. Kenapa Cikgu Rafi lahir lambat dari tuanku? Oh, sebenarnya beta yang lahir dahulu. Beta lahir dahulu baru kemudian Cikgu Rafi. Okey. Jadi itulah yang berlaku sebenarnya. Cuma beta banyak duduk di dalam piramid lah. Itu piramid memang rumah beta lah. Okey. Baik, sebab itu beta jarang-jarang keluar. Ya, okey, baik. Itu semua kerajaan purba. Okey, ingat kerajaan purba dengan Raja Menes. Tuan macam mana nak jemput Cikgu Rafi? Mau jemput kenapa? Cikgu Rafi sedang makan, biarkan dia makan. Tapi Ya. nak jumpa. Nanti selepas nanti okey, beta akan panggil Cikgu Rafi. Okey, baik. Baik, kemudian kita lihat lama sangat makan. Okey, yang kedua, kerajaan pertengahan. Iaitu kerajaan kedua ini dikenali sebagai kerajaan pertengahan yang bermula sekitar tahun 2100 hingga 1650. Tuanku tak rindu saya ke? Kenapa mesti beta merindukan Naufal? Apa sebabnya? Baik. Pada zaman ini berlaku perkembangan bidang kesusastraan dan ukiran, dan kerajaan pertengahan ini memang meluas hingga selatan Sungai Nil. Kekuatan raja telah membawa kepada kestabilan dan kemakmuran ekonomi. Ibu kota kerajaan ini di mana? Iaitu di Thebes. Okey, kat mana Thebes ya? Mari kita lihat. Okey, ya, inilah dia Thebes. Iaitu bandar di tepi Sungai Nil. Dan ini untuk kerajaan pertengahan. Ya, kerajaan pertengahan. Nubia tu kat mana? Nubia tu di bawah. Kerajaan Nubia tu di bawah. Di bawah tu. Nanti kita akan tengok. Baik. Kemudian kita lihat kerajaan pertengahan ini telah mengadakan hubungan perdagangan dengan Nubia yang terletak di bahagian selatan Mesir. Beta sakit tekak rupanya. Baik. Para pedagang yang melalui jalan perdagangan Mesir mesti menghadapi ancaman serangan penjahat. Jadi Raja Mesir ini Raja Mesir ini telah bertindak menghantar tentera bagi melindungi pedagang. Bagusnya, manakala penduduk-penduduk Mesir membina kubu di sepanjang Sungai Nil, mereka juga telah mengambil alih kuasa kota Nubia. Jadi inilah berkaitan dengan kerajaan pertengahan. Namun beta nak bagi tahu, beta sebenarnya datang dari kerajaan baru. Ini kerajaan baru yang ketiga, iaitu kerajaan baru ini muncul apabila golongan bangsawan. Bangsawan itu nobleman, iaitu orang-orang yang bangsawan yang kaya-kaya, yang ada pangkat. Mereka ini telah memerintah Mesir. Dan pemerintah-pemerintah ini digelarkan sebagai Firaun. Jadi beta lah salah seorang daripada Firaun yang ada dalam kerajaan baru. Ya, beta ini adalah Firaun Ramses. Dan pemerintah digelar Firaun yang telah membentuk pasukan tentera yang kuat bagi mematahkan serangan orang luar. Ingat, raja yang terkenal semasa kerajaan baru Mesir ini adalah Ramses. Beta lah. Kerajaan yang terkenal, raja yang terkenal, iaitu Ramses. Dan Ramses inilah beta lah. Beta telah membina banyak monumen terkenal dan berupa berhala. Masa itu beta jahiliah. Masa itu beta jahil. Beta ini tidak beriman pada waktu itu. Sekarang beta sudah beriman. Lain sudah lain. Ada banyak Firaun ke? Ya, betul.
ada banyak Fir'aun. Fir'aun ini sebenarnya adalah bermaksud pemerintah ataupun raja ataupun sultan. Jadi kalau Fir'aun Ramses, nama beta Ramses. Gelaran beta Fir'aun. Macam sultan lah di negeri Tanah Melayu. Sultan Muhammad, Sultan Mahmud kan. Nama benarnya Mahmud. Nama gelarannya Sultan. Begitu juga beta. Fir'aun Ramses. Fir'aun itu gelaran, Ramses itu nama beta. Jadi ada banyak Fir'aun yang ada pada zaman kerajaan baru. Bukan. Ada Fir'aun yang baik, ada juga Fir'aun perempuan. Okey, ada Fir'aun perempuan, iaitu Fir'aun perempuan itu namanya siapa ya? Nama dia Hatshepsut. Fir'aun Hatshepsut adalah Fir'aun perempuan. Jadi ada banyak Fir'aun sepanjang pemerintahan kerajaan baru. So bukan satu orang saja ya, ramai. Dan zaman kejatuhan kerajaan baru Mesir ini bermula apabila Ramses kedua. Ini anak beta lah. Anak beta memerintah, maka bila anak beta memerintah Mesir ini, maka ianya telah jatuhlah, telah diserang oleh kerajaan-kerajaan lain. Itulah kenangan pahit beta semasa memerintah dahulu. Okey. Baik. Ada apa-apa soalan ingin ditanyakan? Ada. Ya, apa soalannya? Macam mana tuanku boleh hidup? Ya. Sedangkan ini zaman logam dah. Zaman logam. Sekarang zaman logam ya? Ya. Beta ingatkan sekarang ini masih lagi dalam zaman purba, bukan ya? Bukan. Okey. Beta masih hidup kerana beta telah minum banyak air zam-zam. Dan juga, dan selalu di dalam piramid beta selalu minum air kowe dan kuku. Jadi beta telah minum air yang bersih. Mandi air Yasin. Kenapa Zarfan? Kenapa Zarfan? Dan tuanku mandi air Yasin. Ya, beta mandi air Yasin. Ya, dan juga minum air kuku serta air kowe. Sebab itu beta jadi sihat. Tuanku. Ya. Satu lagi soalan. Ya. Bolehkah tuanku tunjukkan rambut tuanku? Tunjuk rambut? Ya. Kenapa pula nak kena tunjuk rambut ya? Saya mahu tengok bahawa adakah benar cerita tuanku atau penipu. Okey. Ya, ini memang tuan memang beta sendirilah, bukan orang lain. Kenapa mesti berkata begitu ya? Kerana kalau boleh kita semua mesti bersetuju bahawa beta lah Fir'aun Ramses. Kenapa kamu semua tak percaya? Mengapa kamu semua tak percaya? Ini yang beta menjadi marah. Beta menjadi marah. Jadi okey, tuanku memang hebat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik. Sebelum kita meneruskan pembelajaran, beta nak bawa kamu semua pergi melawat tempat beta. Boleh tak? Boleh. Okey, melihat kawasan beta. Iaitu di mana? Di Mesir. Okey. Mahukah tak mahu? Mahukah tak mahu beta membawa kamu semua pergi melihat Mesir? Mahukah tak mahu? Mestilah mahu. Ya. Baik. Bagus Iskandar Zulkarnain. Beta rasa berbesar hati ingin membawa kamu pergi ke tempat beta. Okey? Baik. Tuan, macam mana tuan dapat? Bukan tuan. Tuanku. Kan tuanku. Macam mana tuan dapat internet? Janganlah begitu. Beta Fir'aun Ramses. Beta tahu bagaimana untuk mendapatkan line internet. 5G lagi kau. Nanti Cikgu Rafi tertinggal kat kedai. Biarkan dia. Okey. Mari kita terbang untuk melihat kawasan Mesir. Okey. Sekarang kita berada di mana? Okey, sekarang kita berada di Malaysia. Malaysia. Jadi kita akan terbang
dan kita akan bergerak ke arah barat. So barat sebelah kiri. Jadi kalau kita lihat, kita bergerak ke sebelah kiri, kita akan melalui negara India di sini. Okey, dan kita akan terus sampai ke tanah Arab. Inilah dia. Sampai ke tanah Arab, Saudi Arabia. Okey, dan selepas tanah Arab ini barulah sampai ke kawasan Afrika. Inilah dia Afrika. Baik. Jadi Mesir ini terletak di benua Afrika. Di mana kalau kita lihat, anda lihat ada satu garisan yang panjang daripada bawah ini. Okey, kalau kamu lihat daripada bawah ini ada garisan panjang berwarna hijau ini. Okey, inilah dia. Okey. Tuanku, cuba kamu cakap bahasa Arab. Alamak, itu pun susah ke? Senang saja cakap bahasa Arab, iaitu Arab. Bukan susah kan? Okey, baik. Kita sambung. Okey. Jadi kita naik Sungai Nil. Okey, Sungai Nil. Okey, inilah dia panjangnya sampai ke Khartoum, Shendi, Ad-Damar dan juga Adbara, Al-Bauqa, Abu Hamad, dan juga Karima serta Tangasi, Al-Golid, Dongola, Kermai, Syaddah, Abri, Wadi Haifa dan Abu Simbal, Lake Nasir, dan naik kepada Aswan, Edfu, Esna dengan Luxor. Ada nama tempat Luxor ya. Juga Naga Hamadi, Ashud, Minya dan juga Malawi, kemudian Kairo, dan kita sampai ke di sini. Ya, inilah dia gambaran dalam buku teks kamu. Di sinilah gambarnya diambil. Nampak tak? Okey, baik, untuk pengetahuan kamu ya, yang hijau-hijau itu adalah kawasan di tepi-tepi Sungai Nil yang penuh dengan kawasan pertanian. Manakala kiri dan kanan yang berwarna putih itu adalah padang pasir. Padang pasir bermakna kawasan ini penuh dengan padang pasir. Nampak tak itu ya? Jadi sekarang mari kita turun. Okey, kita turun ya. Kita pergi lihat ke kawasan-kawasan di Kairo. Okey, iaitu di kawasan Mesir. Baik. Sekarang kita lihat. Okey, kita akan lihat kawasan-kawasan yang utama. Yang ada di sini. Boleh masuk ke tuanku. Nanti kita tengok. Kalau beta bawa kunci lah. Kalau beta bawa kunci, mungkin kita boleh pergi berjalan-jalan ke kawasan piramid. Okey. Baik. Sekarang kita lihat. Oh, inilah dia kawasan yang balik rumah tak bawa kunci. Tak. Sebab beta di piramid, beta pakai nombor password. Main tut. Itu piramid beta telah upgrade lah. Pakai pintu yang ada tekan-tekan nombor. Ya, betul. Canggih. Memang canggih. Jadi kita lihat. Baik. Inilah dia. Yang terkenal, sangat-sangat terkenal, iaitu inilah dia piramid yang wujud di negara beta, iaitu di kawasan Mesir. Mari kita lihat bagaimana rupa bentuk dia. Inilah dia. Berapa password? 6 nombor. Nampak tak? Inilah dia piramid-piramid yang wujud di kawasan Mesir purba. Dan untuk pengetahuan kamu semua, sebenarnya piramid ini adalah lebih kepada piramid ini adalah sebenarnya kubur. Dia sebenarnya adalah kubur bagi Fir'aun. Nampak tak ada Fir'aun Giza. Ada mami kan? Mami tak ada. Sebab daddy tak ada. So bila daddy tak ada, mami pun tak ada. Okey. Mami. Okey. Ayuh.
Ya, walaupun tuanku dah tua tetapi tetap ingat password ialah sebab beta selalu makan kurma. Beta selalu makan kurma. Okay. Baik. So sekarang kita lihat okay, adakah kita boleh turun di kawasan ini? Okey, mari kita turun ya. Di kawasan piramid ini. Mari kita lihat sama ada boleh ke tak boleh ni. Jom kita lihat kawasan piramid ini. Wow. Sekarang kita berada di tepi piramid. Nampak tak? Betapa besarnya. Okay, betapa besarnya piramid beta. Tuanku, Ya. boleh ke tuanku tunjukkan tempat tuanku tidur? Dia di dalam. Ada di dalam. Nanti kalau sempat nanti beta boleh tunjukkan. Ini, cuba tuanku baca tulisan ini. Mudah sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Kan. Jadi yang atas tu Bismillahirrahmanirrahim lah. Yang bawah-bawah itu beta lupa nak tanya kepada yang menulis itu. Apa dia tulis? Tak apa. Beta kata beta berasal dari sini, tapi Ya. kenapa beta tak berasal? Sebab bukan beta yang tulis. Beta suruh orang lain yang tulis. Maksudnya tuanku bukan Fir'aun lah maksudnya. Tak, sebab sebenarnya itulah tugas raja. Tuanku baru je. Raja mengarahkan saja. Orang lain yang buatkan. Betul tak? Itulah Tapi baru betul raja. masalahnya tuanku kenalah faham juga. Tak ada. Memang itu tidak menjadi masalah. Kalau kamu kata itu masalahnya, so ini bukan masalah beta. Itu memang masalah beta. Alright. Baik. Inilah dia. Kalau kita lihat pusat kajian untuk mengkaji piramid ini dan bagaimana untuk memanjatnya. Memang tidak dibenarkan panjat ya. Yang bayang-bayang tu beta. Bukan Eliana, salah. Yang bayang-bayang tu bukan beta. Yang bayang-bayang tu tuanku kah? Beta dan tuanku pun salah guna. Bagaimana nak bercakap dengan raja-raja dan sultan ini? Hailah. Okay. Baik. Kita lihat di sini, inilah dia. Okay, iaitu piramid, dan ini adalah piramid Kufah yang terkenal, yang mana piramid ini memang setinggi kira-kira 200 hingga 300 meter tingginya ya. Dan tak jauh daripada situ, mana anak tuanku? Okay. Anak beta telah pun masuk kubur lah. Iaitu Fir'aun Ramses kedua. Telah masuk kubur. Jadi buat apa untuk panggil dia? Okay. Baik. Jadi inilah dia piramid. Yang itu piramid Giza. Kemudian ini piramid Kufa. Dan dia ada 3 piramid. Satu lagi piramid di mana ya? Ya. So ini kamu lihat ya, di kawasan yang penuh dengan padang pasir. Dan kita tahu inilah monumen yang terkenal untuk Mesir purba. Okay, iaitu piramid-piramid ini. Adakah kamu semua ingin suatu hari nanti kamu ingin pergi ke tempat ini untuk melihat sendiri? Tidak. Oh ya. Beta baru teringat. Amin memang tak boleh pergi sini. Kalau Amin pergi sini nanti sekarang susah pula nak balik. Bukan. Okay. Bukan begitu tuanku. Ya. Cuma hamba tak percaya apa yang tuanku cakap. Okey. Baik. Ya. Panaslah. Ya, betul panas. Tuanku nak balik. Okay. Kenapa mau balik? Ini kita baru sampai saja. Panas. Panasnya. Cuba on aircon. Kalau on aircon mesti sejuk sedikit. Tak ada aircon. Aircon di rumah kamu lah, pandai. Takkanlah Allah. aircon di situ. Okey, baik. Okey, baik. Allah, okey, baik. Dan satu lagi sebenarnya yang kita ada wujud di sini iaitu inilah dia, The Great Sphinx. Iaitu ini adalah okey. Ini Sphinx. Kalau kita lihat apa itu Sphinx? Okey. Sphinx yang macam piramid haiwan kan? Ya, dia macam inilah dia. Ini Sphinx. Piramid haiwan lah tu. Bukan piramid haiwan.
Dia Macam macam kucing. ada pula macam kucing. Pula. Itu Ini macam bukan manusia je. ngapain ramai orang? Ya, dia ramai orang mengapa ya? Kerana ramai di sini mau melawat menziarahinya tempat-tempat ini sebagai bukti sejarah. Apaanlah kamu ini ya? Cikgu, Iya, Sphinx tu je. tu inilah dia Sphinx. Sphinx ni hanya binaan sahaja. Binaan yang berupa singa tetapi kepala manusia. Jadi inilah dia Sphinx di mana menjadi sebenarnya Sphinx ni dibina untuk bertujuan bagi menjaga piramid-piramid yang lain. Itu je. Ya, bukan untuk hormat tetapi untuk melawat kawasan bersejarah. Nampak tak ramainya? Bang. Acik-acik dan abang-abang jangan angkat tangan, letak bawah. Ketiak nampak. Malu. Letak. Letak ya. Beta tak suka tempat ini berbau ketiak. Sila turunkan tangan. Baik. Kemudian baik. Kita lihat kawasan ini penuh dengan batu-batu ya. Cikgu. Ya. Saya nak tanya satu soalan. Iya. Kenapa tuanku sangat bijak pada bab-bab ini? Oh ya, ini kan tempat beta. Ini tempat beta. Jadi sudah tentu beta tahu apa yang ada di sini. Kok tak tahu pula? Waduh. Ada aku kisah. Jadi inilah dia. Okey, piramid dan tinggalan Mesir purba. Okey? Tuanku jadi Iya, beta dulu sempat pergi Indonesia. Beta pergi ke Brunei. Beta pergi Singapura. Masuk Universal Studio lagi. Ya ke? Kan. Ya kan je lah. Tak payahlah nak tanya. Ya kan aja. Baik, banyak tuanku hafal ya. Kampung saya Singapura. Itulah. Kampung saya Singapura. Baik. Jadi cukuplah untuk kita berjalan pada pagi ini. Mari kita lihat semula buku teks. Ada apa-apa mau ditanya? Ada? Ya, ada mau tanya. Satu soalan saja daripada Amin. Amin ini terlalu banyak soalannya. Iya. Mana Cikgu Rafi? Ya, dia tengah makan kok. Biarlah Lambatnya. Biarlah dia makan. Okay. Turun dia datang apa sikit. Untuk apa? Nak jumpa dia. Aduh, ya. Bolehlah tuanku. Baik. Okey, baik. Okey, beta akan panggil dia lah. Beta panggil dia sebentar ya, sebentar. Beta panggil dia. Okey. Mana dia? Mari. Sini. Sini. Iya, dia tak maulah, dia mencari. Mereka semua mencari. Okey, baik. Apa korang cakap dengan Firaun tadi? Korang ni kan, aduh, korang ni. Oh, Cikgu Rafi, lambat korang gila kan? Cikgu. Habis nak makan, nak relax dulu, nak minum korang ni. Aduh, biarlah dia ni. Macam tak apalah Cikgu dengan dia. Okey, apalah korang ni kan? Oh, ya ke? Apalah korang ni kan? Biarlah dia tak ajar lama-lama sikit. Kan? Cikgu makan satu-satu nasi ke? Cikgu memang makan sehari 100 butir nasi. So, cikgu kira dulu. 1, 2, 3 sampai 100 baru cikgu makan. Kan? So, kira dulu. Okey, baik. Baik. Kita sambung. Sampai mana tadi? Firaun aja. Oh, sampai kerajaan baru ya? Oh, sampai kerajaan baru. Cikgu minum nasi makan kopi. Ya, minum nasi makan kopi. Ya, betul. Baik. Okey, dia dah ajar tadi, Firaun ajar tentang kerajaan Mesir. Baik, bagus. Jadi itulah kerajaan Mesir. So sekarang kita masuk kepada Tamadun Indus. Baik. Tamadun Indus. Kenapa sama je soal cikgu dengan Bet? Bukan. Bukan apa? Eliana, dia macam ni. Kamu semua masih tak mahir lagi menggunakan menggunakan bahasa istana ya. Dia macam ni. Kalau raja yang cakap diri dia, raja itu bahasakan diri dia better. Tapi katakanlah kalau katakanlah Amin jadi raja. Jadi cikgu akan cakap dengan dia, tuanku. Tuanku Amin, tuanku dah makan belum? Macam tu. So cikgu tanya pada Amin, so cikgu akan, kalau Amin tu raja, maka cikgu akan kata tuanku.
Kemudian katakanlah cikgu berbual dengan Gwen. Gwen. Okey, kenapa baginda tu, si Amin tu bagi raja kita, Raja Amin tu, kenapa baginda pakai spek hitam tu? Macam tu. So baginda tu ialah dia bagi seorang sultan ataupun raja. Itu baginda. Beta tu saya bagi seorang sultan. Kemudian tuanku tu ialah awak bagi sultan. Jadi bila kita cakap dengan tuan raja, kita cakap tuanku, tuanku nak pergi sana ke? Itu. Maknanya apa? Awak nak pergi sana ke? Macam tu. Kalau patik saya tapi bagi rakyat. Contoh macam katakan Amin ini adalah seorang raja. Maka bila Amin raja, okey, tuanku, patik nak bawa tuanku pergi sana? Patik. Patik tu saya tetapi untuk rakyat. Itulah cara penggunaan bahasa istana. Bukan. Kenapa sama je suara cikgu dengan tuanku tadi? Bukan tuanku. Kenapa sama je suara cikgu dengan baginda tadi? Baginda Sultan tadi, baginda Firaun tadi. Macam tu. Jadi harus diingat. Kenapa sama je suara? Dan kenapa pun kami adik-beradik? Kami ni adik-beradik lain mak lain bapa. Jadi kena faham. Misai pun sama. Misai pun sama. Kalau santap apa pula? Santap tu makan. Kalau santap tu makan bagi raja. Okey. Tunjuk baginda dah keluar dah. Baginda Sultan dah keluar dah. Adik-beradik. Ya, adik-beradik tapi lain mak lain bapa. Ya betul. Biarlah dia duduk situ biar. Dia pun nak makan juga. Jangan ganggu dia. Jangan ganggu dia. Jangan ganggu dia. Okey, jom. Tak sempat mau ucap selamat tinggal. Okey. Baik. Macam-macam lah korang semua ni kan. Nampak? Dah merajuk dah Firaun tu. Korang ni. Ya ke? Saya tak tanya apa satu. Okey, baik. So sekarang kita pergi kepada tamadun yang ketiga yang kita nak belajar pada hari ni, iaitu yang ketiga ialah tamadun Indus. Cikgu tadi panaslah Firaun bawa. Alah. Panas tu sebab apa? Korang yang tak on aircon kat bilik korang, cuba on aircon. Sejuk dah dia. Firaun pun boleh terluka. Yelah. Kan? Kau ingat apa? Firaun tu apa? Hati tisu kot. Mudah koyak. Okey. Baik, kita lihat. Tamadun Indus terletak di lembah Sungai Indus, iaitu di bahagian barat laut dan utara India. Kat mana cikgu? Macam Firaun pasang aircon. Okey. Baik. Inilah dia kawasan Tamadun Indus, iaitu di bahagian utara serta di bahagian barat laut India. Ini negara India dan di atas ni adalah kawasan lembah Sungai Indus. Dan di sinilah bermulanya Tamadun Indus. Ya. Tak sempat ada gambar. Baik. Tamadun ini bermula 2500 tahun sebelum Masihi. Dan di bahagian barat laut, India terdapat penduduk yang mengamalkan kehidupan secara nomad. Mereka telah membentuk pertempatan yang kekal di sepanjang lembah Sungai Indus. Dan lembah Sungai Indus ni mempunyai dua musim yang ekstrim, iaitu musim hujan. Kalau hujan, banjir. Dan kalau musim kering, dia akan membawa kepada kemarau. Dan kedua-dua musim ini memang menyebabkan tanaman banyak musnah. Jadi, banjir kadang-kadang berlaku di luar jangkaan penduduk. Itu biasa. Macam Malaysia lah. Malaysia pun tak jangka tiba-tiba dah banjir kan. Hujan-hujan banjir tiba-tiba. Memang tak jangka. Jadi, sungai kadang-kala berubah arah aliran. Pusingan musim kering dan hujan pula tidak menentu. Cuaca kering dan keadaan kemarau ini menyebabkan kemusnahan tanaman. Jadi hujan lebat yang berterusan juga menyebabkan berlakunya banjir, juga memusnahkan kawasan pertempatan. Penduduk lembah Sungai Indus ni bergiat aktif dalam pertanian. Mereka tanam pokok gandum, mereka tanam barli dan juga kapas. Baik, apabila
mereka menanam pokok gandum, barley dan kapas, satu soalan cikgu nak tanya, iaitu sebenarnya tamadun Indus, tamadun Mesir Purba dan juga tamadun Mesopotamia, diorang sebenarnya makan apa? Diorang makan apa sebenarnya? Sehari-hari diorang makan apa? Kalau ditanam gandum. Kalau nasi mustahil. Mustahil mereka makan nasi sebab nasi itu daripada padi. Kawasan Mesir Purba, kawasan Mesopotamia dan kawasan tamadun Indus, mereka tak ada tanaman padi. Mereka tanam gandum. Jadi mereka bila tanam gandum, mereka makan apa? Mereka makan bukan coklat. Mereka makan roti. Mereka makan roti. Okay. Itu yang makanan keutamaan mereka. Dan roti dia macam mana? Macam roti gardenia tu ke? Ataupun macam roti yang ada inti coklat tu ke? Bukan roti canai, bukan. Sebenarnya, diorang punya roti, diorang makan macam roti nan. Roti nan? Ya. Macam tandoori tu. Bukan, ya betul. Roti nan tu kan yang bulat besar tu kan. Dia akan gumpal-gumpal tepung gandum itu, kemudian mereka akan bakar dia. Jadi dia makan. Ya. Kita mati. Bukan bakar kamu, buat apa nak makan kamu? Nak bakar kamu nak buat apa? Rentung nanti. Baik. Ya. Sebenarnya dia punya bentuk macam ni. Okey, orang-orang zaman dahulu mereka makan dengan cara apa? Baik. Katakanlah di sini, okey, katakan ada orang yang dia menguli roti. Kita pakai simple-simple je lah okey, baik. So mereka akan buat roti kat sini dan mereka akan, ini kawasan tanah ya. Mereka akan korek lubang. Korek lubang macam tu. Okey, korek lubang di bawah tanah. Korek lubang di bawah tanah. Kemudian dia akan ambil gandum-gandum yang telah dia buat bulat tu. Kemudian di sini dia akan pasang kayu api. Dia pasang kayu, kemudian dia akan buat api kat sinilah. Di sini akan buat api, dia akan bakar kat sini. So kawasan tepi-tepi ini akan panas. Maka dia panas? akan Wow. Panas, Mati, maknanya ada api tu. Kemudian dia akan letakkan roti tu di tepi ni, di dinding tadi. Dia akan tampalkan di dinding-dinding tadi, roti-roti tadi, sampailah dia dah masak. Bila dah masak, dia akan ambil, baru dimakan. Jadi inilah cara mereka buat roti nan di kawasan Mesir Purba, di kawasan sebelah Arab dan juga kawasan di tamadun Indus dan sebagainya. So mereka makan roti nan sebenarnya. Mana telur? Tak ada telur. Mereka memang makan roti. Dan kalau ada ayam, mereka makan roti dengan ayam, roti dengan daging ke. Jadi itu cara mereka makan keutamaan. Tak. Mereka makan roti nan. Sebab itu kalau kamu pergi kedai mamak, kalau kamu pergi kedai mamak, kamu tahu tak? Kedai mamak kan ada tempat roti nan kan, dia ada macam satu balang besar macam ni kan? Balang yang besar macam ni, dia panaskan api kat bawah tu. Perasan tak? Kat kedai mamak. So, orang tu akan uli-uli roti nan tu, dan sebenarnya roti tu nanti dia akan tampal kat dinding-dinding ni. Dia akan tampal kat dinding-dinding ini, supaya roti-roti itu nanti jadi masak. Dah masak, dia akan ambil lah. Dia ambil bawa keluar. Begitu cara dia. Jadi itulah roti. Kenapa pula roti nak haus? Dia tak. Jadi inilah cara bagaimana kalau di kedai mamak mereka makan dan masak roti nan. Ini cara dia. Jadi semasa zaman dahulu mereka bakar dengan cara mengorek lubang, dan juga mereka akan bakar kayu api di sini. Air dia orang cari air dekat sungai lah. Kan. Jadi inilah cara mereka makan, iaitu mereka makan roti. Sebab kat sana banyak tanaman gandum. Sana tak ada beras, tak ada padi, tak ada. Kenapa tak ada beras itu? Habis tak ada kawasan sawah padi? Kenapa dia orang tak tanam je sawah padi? Sebab mereka banyak tanam pokok gandum. Kenapa dia orang tanam pokok gandum? Sebab cuaca dia tak sesuai.
Ah, Cuaca tak sesuai Cuak. sawah padi pun. Tak. Sawah padi perlukan air yang banyak. Sawah padi perlukan air yang banyak. Kawasan Mesir Purba, kawasan padang pasir, air banyak ke? Air tak ada, air sikit. Jadi sebab itu mereka banyak makan roti. Ya, Ashraf, apa dia? Mereka banyak makan roti. Itu sebenarnya. Korang tak pernah makan roti nan ke? Tak. La ilaha illallah. Pernah tengok tak roti nan macam mana? Tak. La ilaha illallah Rasulullah. Tak pernah tengok roti nan rupanya. Aduh, hai. Roti nan pun tak pernah tengok. Tak apalah. Cikgu tunjukkanlah roti nan tu sebenarnya rupa dia macam mana. Baik. Roti nan tu rupa dia. Tak. Cikgu tak makan tadi. Inilah dia rupa dia. Roti nan yang bulat-bulat tu. Ni roti nan ni. Nampak? Ni roti nan. Ya, itu sebenarnya roti nan. Sedapnya. Memang sedap. Dia tak bagi mamak ke? Okey. Kat Mesir Purba dan juga Tamadun Indus mana ada mamak? Okey. Jadi inilah dia. Macam capati. Ya, tetapi dia lebih tebal. Dia lebih tebal. Tebal. Maksud Dia cikgu. lebih tebal. Maknanya dia punya tebal tu macam roti pizza. Macam roti pizza tu kan? Bestnya makan Tebal roti dia tu. pizza. Lepas kenapa roti ni sampai ke mamak? Sebab macam mana mamak boleh sampai ke mamak? Sebenarnya, back to tahun-tahun 2000, sebenarnya sebelum tahun 2000 tak ada roti nan ni tau. Tetapi apabila ramai orang-orang Pakistan, orang-orang Nepal, mereka lah yang datang dan mereka telah membawa menu roti nan itu ke Cikgu. Malaysia. Cikgu. Ya. Cikgu. Nepal tu apa? Nepal tu sebuah negara. Negara Nepal. Macam mana mamak Nepal. boleh ke mamak? Macam pelik je. Macam mana mamak boleh ke mamak? Tak, macam mana roti itu boleh sampai ke mamak. Ya, roti nan makan dengan ayam dan sebagainya. So sebenarnya roti nan ini sebenarnya adalah makanan harian bagi kawasan-kawasan di Pakistan, di kawasan Tamadun Indus, Tamadun Mesir dan orang-orang Arab. Orang-orang Arab makan roti nan banyak. Dia bukan makan nasi. Ya. Tapi kenapa saya lahir, sebab saya lahir dekat Mesir, kenapa saya tak makan roti canai? Tak makan roti canai? Tak makan dah. Tak makan. Habis kamu makan apa kat sana? Saya makan nasi. Itu confirm. pun saya lahir kat sini. Kat sana. Kamu lahir kat sana, lepas tu balik sini bila? Tak, saya lahir kat sini. Lepas tu duduk sana berapa lama? Baru 1 hari. Ya, apa dah baru 1 hari. Baik. Jadi itulah sebenarnya. Okey, 1 hari tak cukup. Dia kalau nak tahu makanan kat sana, kamu kena duduk lebih daripada seminggu baru kamu tahu. Apa yang makan. Saya pergi Dubai, saya makan kat sana. Ya, betul? Maknanya itu memang makanan dia orang. So, dia orang tak makan nasi tau. Dia orang makan roti. So, kena faham. Sebab Roti itu, sedap ke cikgu? sedap lah tu. Makan dengan ayam dan sebagainya. Jadi itu sebab makanan utama mereka. Saya masih diet. Samalah kita, sama. Masih lagi diet. Ya, betul. Jadi sebab itu kalau kita lihat kenapa mereka tak tanam padi, sebab mereka tanam pokok gandum. Dan gandum itu digunakan untuk buat roti. Iaitu makanan utama mereka. Ya, bagi diorang roti makanan harian. Ya, betul. Sebut-sebut berdarah. Ya, betul Eliana, betul. Dalam masa yang sama, wujud kegiatan lain seperti pembuatan barangan daripada kapas dan besi. Dan hubungan perdagangan, mereka pernah ada trading di antara penduduk Sungai Indus dengan penduduk di bahagian selatan Mesopotamia. Wow. Jadi kawasan ini kemudian berkembang menjadi bandar. Mesopotamia kat mana? Mesopotamia dekat, kalau kita lihat, jom kita tengok peta. Mesopotamia. Tak ingat kan? Dia sebenarnya kalau kita lihat di sini. Tu tamadun Mesopotamia. Maknanya di sini kalau kita lihat, rupa-rupanya orang-orang di selatan tamadun Mesopotamia di sini, mereka pernah menjalankan perdagangan dengan
Okey, orang-orang dari tamadun Sungai Indus. Sebab dia berhampiran. Jadi tamadun Mesopotamia pernah berdagang dengan orang-orang tamadun Indus dan tamadun Indus pun pernah berdagang dengan orang-orang tamadun Mesopotamia. Dan inilah dia punca kepada apa tahu? Punca kepada kepada wujudnya ramai orang-orang India yang pelbagai jenis. Apa tu cikgu? Macam ni. Orang-orang India kan. Baik, di India. Kamu tahu tak? Di India, kamu perasan tak? Kalau dalam filem India, cikgu pause kita sambung. Okey, 2500 tahun sebelum Masihi dulu, okey, orang-orang di tamadun Indus, mereka telah buat bandar yang sangat terancang, well planned. Baik, bandar ni ada apa? Ini kamu tahu tak? Ini adalah tempat mandi awam. Ini tempat mandi awam. Kemudian di sini terdapatnya rumah-rumah. Rumah-rumah. Dan juga dia ada saluran air, ada jalan raya. Ini jalan raya. Nampak tak jalan raya? So dia sangat well planned. Dan mereka punya bentuk tu memang sharp, 90 degrees kalau petak tu. Maknanya mereka sangat well planned. Well played. Bandar terancang. Jadi ini adalah kita kata sebagai a maze. Sebab pada 2500 sebelum Masihi dulu, mana ada apa-apa teknologi macam kita sekarang. Jadi Ada cikgu. zaman dulu tak ada. Zaman sekarang baru ada. Jadi Tapi Fir'aun kata tadi tu ada. Fir'aun tu memang ada, tapi teknologi dia mana ada teknologi automatik macam mesin-mesin, macam alat ukur yang spesifik, yang computerized macam sekarang. Tak ada. Zaman dulu manual. Zaman dulu manual. Jadi dua buah bandar terancang yang terkenal dalam tamadun Indus ini adalah Mohenjo-daro dan Mohenjo-daro lah. dan Harappa. Mohenjo-daro dan Harappa. Dan Harappa apa? Bandar. Dan pada masa ini, jurutera telah mencipta sistem pipe dan pembentungan yang canggih. Maknanya ada air, saluran pipe yang masuk ke rumah-rumah. Hebat. Dan menjelang tahun 1700 sebelum Masihi, sebelum kelahiran Nabi Isa, 1700 sebelum kelahiran Nabi Isa, tamadun Indus pula mengalami kemerosotan. Dan kemerosotan tu kerana apa cikgu? Ahli sejarah cari punca dia kan. Rupanya mungkin kerana gempa bumi dan juga banjir. Selain itu serangan-serangan orang-orang Aryan, iaitu orang-orang yang datang daripada tamadun Mesopotamia. Serangan-serangan mereka telah mempercepatkan keruntuhan kerajaan tamadun Indus. Baik. Kalau kita lihat perancangan Bandar Harappa ini membuktikan penduduknya telah mencapai tahap tamadun yang tinggi. Kotanya dikelilingi dinding bata yang tebal sepanjang 4.8 km. Dinding ini dibina bagi mengelakkan banjir. Di dalam kota dibina benteng bagi melindungi keluarga diraja. Jalan raya dibina selebar 30 kaki. Dinding memisahkan daerah perumahan antara satu sama lain. Rumah pula pelbagai saiz. Ada yang dibina setinggi 3 tingkat. Maknanya zaman dulu, zaman tamadun Indus, ada rumah 3 tingkat. Bayangkan dengan teknologi yang diorang ada ni, macam mana diorang boleh membina kawasan bandar yang hebat seperti ini. Jadi dengan itu, cikgu sekali lagi nak bawa kamu